في السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Terima kasih. Sadaqallahul Azim. Okay, maksudnya, tafsirnya ayat ke-15, sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman syurga dan mata air. Ayat ke-16, mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, sesungguhnya mereka sebelum itu, yakni di dunia, adalah orang yang berbuat baik. Ayat ke-17, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ayat ke-18, dan pada akhir malam mereka memohon keampunan kepada Allah. Ayat ke-19, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Ayat ke-20, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Ayat ke-21, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memerhatikan ayat ke kamu Okay, kita sambung. Okay, ini makna kalimat. Macam biasa makna kalimat saya tak akan sentuh. Terpulang dekat antum semua, sama ada nak hafal ikut cara masing-masing. Sama ada nak faham guna makna atau ikut kaedah lagu. Okay, seterusnya kita akan terus yang ni. Okay, yang pertama, soalan pertama, Ishrah qawlihi ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Fi jannatin wa uyun. Ayyu zakarallahu halul mu'minin fil jannah minal anharil jariyah bihaitsu yarawnaha wa taqa'u 'alaiha absarihim li'annahum fiha. Okey. Yang ni kalau korang nampak sini saya dah contohin siap-siap. Okay, yang saya tandakan ni, okay, bagi saya daripada zakarallahu halul mu'minin fil jannah minal anhari jariyah ni dah cukup memadai untuk syarah ayat ke-15 ni. Maksud kat sini Allah menyebutkan keadaan orang mukminin dalam mata-mata air. Kiranya nikmat-nikmat yang ada dalam syurga tu. Hal mukminin yang dapat mata air dalam syurga. Bihaitsu yarawnaha wa taqau 'alaiha absarihim li'annahum fiha. Maksudnya sehingga mereka semua merasa dapat melihat sendiri dan depan mata mereka sendiri. Li'annahum, kerana mereka ada di dalamnya. Fiha, dalam nah tu sendiri. Okay. Seterusnya, Ishrah qawli ta'ala akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Okay. Kalau ayat ni, saya pecahkan dia jadi, kira ni satu ayat tapi saya pecahkan untuk syarah dia. Okay, sekurang-kurangnya kenapa saya buat macam ni, kalau korang tak dapat full, tapi korang faham, at least korang ada faham apa ayat yang nak disampaikan. Okay, yang pertama ni saya pecahkan akhirina ma atahum rabbuhum. Okay, maksudnya syarahnya saya ambil innal mu'minin fil jannah qabilina likulli ma a'tahumullahu minat thawab radina bihi. Maksudnya orang-orang mukminin dalam jannah tu dia menerima setiap pemberian Allah. Dia menerima apa yang Allah beri tu, dia terima je, radina bihi, dengan penuh keredaan. Itu maksudnya akhirina. Kalau korang kejap Okay, saya ulangi sekali. Okay. Akhirina, kalau macam mana kalau
kalau korang tahu kata dasar dia akhadha kan, kita akhadha mengambil kan, jadi dia macam dia menerima likulli ma atahumullah, menerima segala pemberian Allah ni. Macam tu, rabbuhum daripada Allah, atahumullah, radina bihi. Kalau korang, saya rasa kalau korang faham maksud ni dan korang ambil sampai atau humullahu minas sawab pun, saya rasa adalah kod markah, cuma dia tak lengkap. Tapi korang faham ayat ni apa yang nak disampaikan. Okay, yang kedua ni innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Okay, yang ni pula yang ni lah yang syarah ni kedua, yang ni keterangan dia ni. Hal annahum qabla dukhulul jannah ayu fid dunya qad ahsanu a'ma lihim. Maksudnya keadaan orang-orang mukmin ini sebelum mereka masuk ke jannah, maksudnya dekat dunia dulu mereka melakukan amal-amal kebaikan, sebab tu mereka diterima masuk ke dalam jannah macam tu. Kalau muhsinin, korang ingat ihsan. Jadi kalau korang tak tahu, sekurang-kurangnya korang kena pandai tukar ayat. Korang kena cari sesuai dia macam mana macam tu. Innahum, siapa hum? Muttaqina macam tu. Korang boleh dekat sini. Hal dukhulul jannah ayu fi dunia ni, kalau tak ada pun tak apa. Sampai qabla dukhulul jannah pun dah cukup dah. Dah faham dah sampai dah maksudnya tu. Okay, kalau tak faham ataupun saya laju sangat, boleh tanya tau. Okay, seterusnya Ishrah qawlihi ta'ala kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Okay. Syarah dia ayu bayanallahu fil ayah annal mu'minin kanu qalilan minal layl huju'ihim wa yakumunahu kulluhu. Maksudnya Allah menerangkan dalam ayat ni sesungguhnya orang mukminin tu mereka sedikit tidur. Waktu malam, sedikit pada waktu malam mereka tidur. Macam mana? Okay, kalau dekat sini susunan ayat dia kadang-kadang macam susah sikit. Tapi inilah apa waid ataupun apa benda yang diorang memang susun ikut bahasa Arab tu. Tapi kalau korang tak tahu, korang boleh je tukar-tukar ayat sikit. Macam qalilan yanamun qalilan minal lail ke, macam tu, fil lail ke, asalkan makna tu tersampai, difahamilah apa yang korang nak tulis tu. Okay. Kat sini dia macam lebih kurang je dengan ayat Quran ni. Jadi korang kalau korang tak ada idea pun korang boleh salin sikit-sikit. Okay. Macam ni ma yahja'un ni tak silap saya ada dalam makna kalimat. Ni makna kalimat. Itulah function makna kalimat ni. Korang boleh tukarkan dia daripada Allah menerangkan orang mukmin ini tidur sedikit pada waktu malam, tidur dan mendirikan ayakumunahu, qiyam lah macam tu, bangun berdiri untuk menunaikan sembahyang pada waktu malam setiap daripada mereka. Kalau korang tak ingat ayakumunahu ni, tulis je lah wa qiyamul lail, wa qiyamul lail fil lail lah macam tu. Korang tulis je wa solatut tahajud macam tu. Okay. Kalau tak ingat lah, kalau blank ke. Okay, seterusnya ishrah qawlihi ta'ala wa bil ashari hum yastaghfirun. Okay. Yang ini untuk ayat yang ni, kalau korang tak faham, dia agak macam tricky lah juga, sebab kadang-kadang ada orang macam diteka-teka je tau, macam ashar ni mungkin dia fikir macam sihir macam tu, dia macam terus teka sihir macam tu, padahal ashar ni maksudnya dia nak cakap pada waktu sahur, waktu sahur. Tapi kalau logiknya macam sihir, lepas tu yastaghfirun, dia macam ada kaitan, tapi kita kena tengok ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya dia cakap pasal lain, lepas tu ashar hum yastaghfirun. Mesti kita macam dapat agak dia waktu malam dia beristighfar. Kalau beristighfar, ashar ni tahulah maksudnya, macam dia punya asal kalimat dia sahara.
Saya tak pasti sebutan macam mana, tapi dia macam waktu sahur lah. Hum yastaghfirun. Okay, kat sini apa nama dia? Dia punya syarah dia panjang. Tapi kalau nak pendekkan pun boleh. Tapi pastikan sampailah maknanya, macam ada macam walaupun kita tak buku teks yang syarah dia tetapkan tu. Okay, wabil ashar ni saya ambil wasafallahu almu'minin bi annahum kanu yahja'un aw yanamun. Kalau tak nak buat duduk pun tak apa. Yahja'un fi ta'ifah qalilah minal lail. Allah menggambarkan orang mukminin ni yahja'un. Yahja'un tu macam tidur terlelap macam tu. Aw yanamun, tidur fi ta'ifah qalilah minal lail. Maksudnya sebahagian daripada malam lah, sedikit. Ta'ifah ni, ta'ifah macam sebahagian, ta'ifah minal lail sebenarnya macam sebahagian malam, tapi yang cakap waktu malam tu diorang tidur, sebahagian daripada malam tu sikit je diorang tidur. So dia tambahlah qalilah kat sini, ta'ifah qalilah minal lail. Tapi saya rasa kalau korang tak ingat ta'ifah ni, boleh je yanamun qalilah minal lail, macam tu. Lepas tu sambung sikit, dah apa, dah tidur sikit waktu malam, mesti ada orang bangun. Okay, bila bangun tu diorang buat apa? Diorang menghidupkan yuhayyunal lail mutahajjidin. Diorang hidupkan dengan bertahajud. Macam tu. Okay, sambung. Faiza asharu aqadhu fil istighfar ka'annahum aslafu fi lailihimul jara'im. Yang ni saya tak ambil sebab saya rasa dia macam, bagi saya lah, dia macam menambah-nambahkan ayat tu untuk nampak panjang. Tapi yang ni ada dalam buku teks rasa saya. So dia macam maksud dia kat sini, jika mereka berjaga malam macam asharu kan, diorang terjaga waktu sahur tu, terjaga waktu malam lah kiranya. Akhadhu fil istighfar, mereka akan mengambil peluang tu dengan istighfar. Ka'annahum aslafu fi lailihimul jara'im. Maksudnya mereka akan memulakan malam mereka tu dengan meminta keampunan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Jara'im ni dosa-dosa yang mereka lakukan, macam tu. Dia, bila kita translatekan dia, dia tak sepenuhnya sama tau dengan bahasa Arab ni, tapi kita faham lah walaupun dia macam aslafu ni memulakan fi lailihim, malam mereka, jara'im, dosa-dosa yang mereka lakukan. So kita macam macam nak cakap, dia punya tu macam pelik, tapi kita faham lah maksudnya dia mulakan malam dia dengan memohon keampunan. Walaupun dia tak cakap kat sini dia memohon keampunan, dia cuma cakap pasal dosa je. Macam tu. Okay. Boleh nak ambil, tapi kalau tak mampu tak apa. Saya rasa sampai sini pun insyaAllah dapat markah. Okay, fahum yakfirunal istighfar minha. Okay, ini untuk istighfar. Boleh je tambah fahum yakfirunal istighfar fil lail. Asalkan adalah, maksudnya istighfar ni ada perkataannya, bila korang syarah tu ada maksudnya. Sampailah dalam syarah korang tu. Okay, seterusnya mal murad bis sahar fi qawlihi ta'ala wabil asharihum yastaghfirun. Yang inilah maksud saya as-sudus akhir minal lail. Yang ni wajib tahu tau, sebab soalan macam ni biasanya akan tanya, walaupun dia macam kecil-kecil, dia tak ada dalam dia ada ke dalam dia tak ada dalam makna kalimat, tapi dia boleh tanya. Macam tu lah. Kadang-kadang kita tak perasan tau, kita perasan macam yang besar-besar ni macam syarah, macam tu je. Tapi so kena take note lah benda-benda macam ni, yang kecil-kecil macam ni. Okay, seterusnya isyrah qalihi ta'ala wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Ayu anna fi amwalil mu'minin au annas haqqun liman yas'alu li hajatihi walilladhi yata'arradu lil hirman wa la yas'alun nas haya'an. Okay, maksudnya kat sini sebahagian harta orang mukminin ataupun manusia lah, orang mukminin ataupun manusia adalah hak tertentu bagi orang yang memerlukan
keperluan mereka. Liman yas'alul li hajatihi ni merujuk kepada sa'il. Okey. Walilladhi yata'arradu lil hirman wa la yas'alun nas haya'an. Adapun yang ataupun hak tu juga harta tu juga hak kepada hirman, orang yang kehidupannya menunjukkan kurang bernasib baik. Wala yas'alun nas haya'an, walaupun mereka ni tidak meminta-minta kepada manusia. Rasulullah Rasulullah pernah bersabda, cerita sikit pasal Sa'il dengan wal mahrum ni. Dia benda yang sama tapi maksud dia punya erti dia tu lain. Macam tu. Sa'il ni orang yang meminta-minta, dia ada hak walaupun dia meminta-minta. Kalau mahrum ni dia dia tak meminta-minta tapi dia ada hak. Macam tu lah, dia ada hak lah ke atas sebahagian harta kita. Okay, Rasulullah bersabda, bagi orang yang meminta itu ada hak meskipun ia datang dengan menunggang kuda. Okay, kita rasa macam orang menunggang kuda tu macam dia kira macam mampulah sebab dia sebenarnya ada kuda. Ada orang lain tak ada kuda pun tapi dia tak meminta-minta pun. Tapi dia ni ada kuda tapi dia minta-minta. Jadi Rasulullah kata apa? Dia pun ada hak ke atas harta kita tu walaupun dia ni ada dia punya harta dia. Macam tu. Dia punya harta dia. Okay, lepas tu Rasulullah juga pernah bersabda. Rasulullah kata pasal orang hirman ni, orang yang abang kata dia tak meminta-minta tapi dia ada hak. Okay, Rasulullah kata orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling mendatangi orang-orang. Baik ia diberi satu atau dua suap, satu butir atau dua butir kurma. Rasulullah kata orang miskin ni kalau yang datang mengelilingi orang, itu macam dekat pasar kan. Kat pasar kan kadang ada orang minta sedekah tu. Tu bukan orang miskin namanya. Baik diberi satu atau dua, kalau kita bagi dia kita suap dia nasi ke makanan ke, maksud kalau kita bagi dia kurma ke apa-apalah kan, makanan pun Rasulullah kata itu bukan istilah orang miskin lah macam tu. Tak semestinya bila orang macam kita jumpa orang macam tu je kita kata dia orang miskin. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang menjadikannya merasa cukup dan tidak mempunyai kepandaian, maka hendaklah ada yang bersedekah kepadanya. Orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang menjadikannya merasa cukup. Dia macam mana nak cakap kalau kita tengok kan Ustaz Abid Liu, dia tolong orang kan. Lepas tu kita perasan macam ada orang yang bina rumah dekat dalam hutan, bina pondok-pondok kecil untuk diorang hidup lah kan. Lepas tu duduk buah jabatan, diorang rasa macam cukup tapi sebenarnya dia tak mencukupi lagi rasa cukup tu. Jadi walaupun diorang ni tak meminta tapi diorang ni sebenarnya ada hak atas harta kita. Macam itulah. Okay. Itu je lah pasal Sa'il dengan wal mahrum sebab dia famous lah juga. Syarah selalu keluar yang ni lah. Kalau tahun sebelum ni lah. Okay. Seterusnya isyrah qawlihi ta'ala wa fil ardi ayatun lil muqinin. Ayu tadallal ayah ala anna Allahu sani' wa qudratihi wa hikmatihi wa tadbirihi haitsu hiya mabsutah lamma fawqaha. Syarah untuk ayat yang ni dia panjang tau. Jadi kalau kita tengok makna ayat yang ke-20 ni, ayat ke-20 dia kata, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Okay, maksudnya nak cakap pasal ciptaan Allah, maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah yang pasal orang yang yakin. Jadi kalau korang tak ikut sebiji-sebiji kat sini,
Tapi kalau korang ambil sikit-sikit pun dah cukup sebab dia nak cakap pasal bukti-bukti kebesaran Allah. Jadi kita cakaplah kita puji Allah kan, kita syarah, kita puji Allah ni Allahu Swani' qudratihi wa hikmatihi. Lepas tu kita cakap pasal apa contoh-contoh yang menunjukkan kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Okey. Kita terang satu-satu. Okey. Adalah ayat ni, maksudnya ayat ni menunjukkan, membuktikan Allah adalah as-sani' pencipta, wa qudratihi hikmah sehingga seperti dibentangkan satu hamparan. Maksudnya Allah ni dicipta tu macam banyak gila, satu hamparan macam banyak macam tu. Wa fiha masalik wa turuq lil mutakallibin fiha. Dan di dalamnya ada saluran, masalik saluran, wa turuq dan jalan-jalan yang berubah-ubah untuk kehidupannya hidup di dalamnya. Situ di dalam bumi lah, kira dekat wa fil ard ni situ. Wal ard mujazza'ah, dan bumi ini akan pecah telerai. Okay. Dia kalau korang ambil sampai sini pun faqaha, lepas tu korang sambung wal ard mujazza'ah pun saya rasa okey. Kalau korang tak ingat yang ni, bahagian ni, kalau korang terus sambung yang ni pun saya rasa dah okey. Okey, lepas tu kita nyatakan ayah dia. Apa contoh-contohnya? Dekat bumi ni ada sahula. Faman sahula bukit, faman sahula lembah. Famin sahula lembah. Wamin jabal bukit bukau. Wasulbah kawasan yang keras. Warakhwah kawasan yang lembut. Okay. Kalau korang tak ingat kan, macam korang tahulah Jabal ni bukit bukau. Sahula ni mungkin ada orang pernah dengar lembah macam tu kan. Kalau yang Sulbah, Rakhwah semua ni kalau korang tak ingat, korang tambah je lah apa-apa. Contohnya macam Bahrun, Nahrun, macam tu, Bustan, kebun-kebun, macam tu lah. Macam memang tanda-tanda kebesaran Allah macam tu. Okay, itu untuk wafil ardi ayah. Okay, untuk syarah mukinin, untuk orang-orang yang yakin dengan ciptaan Allah ni, mukinin dia punya makna kalimat dia muwahhidin. Alladhi, orang-orang yang mengesahkan Allah lah maksudnya. Alladzina salaku tariqus sawa burhan muwassil ila ma'rifah. Orang yang mereka ni mengikut jalan yang benar, yang mempunyai dalil-dalil, bukti-bukti yang menyampaikan kepada ilmu pengetahuan. Maksudnya mereka memang percayalah kebesaran Allah ni, macam Sahula, Jabal, macam tu. Lepas tu fahum nazirun bi'uyun basirah. Mereka melihat dengan mata hati. Sebab tu mereka percaya. Wa afham nafidah. Mereka memang faham, sefaham-fahamnya, dengan penuh kefahaman. Kullama ra'au ayah arafu wajhu ta'miluha. Maksudnya setiap bila mereka melihat ayah, tanda-tanda kuasa Allah ni, arafu wajhu ta'miluha, dengan mengetahui secara penelitian. Ta'miluha, memang diorang teliti satu-satu macam mana nak cakap, diorang percayalah sebab macam tak logik lah manusia nak cipta sungai semua tu macam tu. So, yang layak, yang memang ciptakan sungai, laut yang besar-besar tu semua tu Allah je yang boleh cipta. Azdadu yakinan ala yakin, maka bertambahlah keyakinan dalam keimanan mereka. So kesimpulannya saya ambil yang ni lah, tadallah sampai fauqaha. Itu saya kata wal ard mujazza'ah,
Okay, lepas tu pasal ayah ni kita nyatakan apa contoh-contoh ayahnya. Kalau boleh hafal banyak-banyak ni pun lagi bagus. Tapi kalau kita boleh dapat sikit pun dah kira bersyukur lah, Alhamdulillah lah boleh syarah benda tu. Okay, lepas tu yang ketiga, kita okay, yang ni satu. Lepas tu yang ni satu. Yang ni satu. Lil mukinin kita cakap pasal orang-orang yang percaya, yang mengesahkan Allah, lil muwahhidin. Mereka ni apa? Fahum nazirun. Kalau korang macam tak hafal yang depan ni nak buat sendiri apa? Fahum nazirun ayatullah bi'uyun basirah wa afhamna fidha. Macam tu. Fazdadu yakinan ala yakinihim. Kurang-kurangnya ada apa macam daripada syarah ni ada yang korang ingat dan korang boleh tulis balik waktu korang jawab exam ke, jawab latihan ke, macam tu. Dia nampak macam korang faham lah ayat Quran ni nak sampaikan apa. Okay. Dan seterusnya pasal ni isyrah. Isyrah qawlihi ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Okay, yang ni pun panjang. Yang ni panjang lah. Saya rasa kalau tahun sebelum ni yang syarah panjang-panjang ni dia macam tak keluar sangat. Tapi kita tak boleh lah nak fokus kita kata tak masuk, tak keluar. Sebab dah ni kan dah banyak soalan, banyak soalan. So yang ni pun boleh jadi keluar sebab ayat dia pendek tapi kita kena pandai-pandai faham ayat dia. Kita pandai syarah ayat dia. Okay, ayat 21 di siapa-siapa? Ada siapa-siapa nak tanya ke? Okay, sekejap. Ayat 21. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memerhatikan? Dan juga pada dirimu sendiri. Okay, apa nak cakap dan juga pada dirimu sendiri tu? Maksudnya dekat diri kita sendiri pun ada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apakah kamu tidak memerhatikan? Adakah kamu tak perasan tanda kebesaran Allah tu pun ada dekat diri kamu sendiri? Tak payah tengok jauh-jauh, tengok dekat diri sendiri pun dah menunjukkan banyaknya tanda kebesaran Allah tu. Okay. Tadalla ayah aidan fi hal khalqin nas wa tunakkiluha min hal ila hal. Okay, yang ni kita nak cakap, kita asingkan. Satu wa fi anfusikum, satu lagi afala tubsirun. Okay. Wafi anfusikum, pasal diri kita kan. Okay, ayat ni menunjukkan adalah ayat ni menunjukkan penciptaan keadaan ciptaan manusia yang menukarkan dari satu hal ke satu hal yang lain. Maksudnya daripada kita kecil, daripada kita terbaring, lepas tu kita menyarap, kita merangkak semua tu, itu maksudnya hal ila hal, daripada satu benda ke satu benda lain tu semua adalah kebesaran Allah. Mana mungkin kita boleh macam mana dengan izin Allah kita boleh menyarap, macam tu. Dengan izin Allah kita boleh berjalan, macam tu. Okay, wa fi bawatinuha wa zawahiruha min ajaibul fitri wa bada'i'il khalqi ma tuhayyiru fihi al-adhan. Dan juga pada bahagian dalaman dan luaran, batin dan zahir. Secara dalaman dan luaran, diri kamu sendiri adalah keajaiban. Ajaibul fitri, keajaiban yang fitrahnya memang ajaib lah, macam tu. Dan keindahan penciptaan yang sukar difahami oleh akal fikiran. Itulah. Jadi saya rasa untuk wafi anfusikum sampai azhan pun dah cukup dah. Boleh. Habis tu sekarang ni pakai apa? Pakai buku teks ke? Aidil Wafi. Okay.
Okay, tak apa. Sekejap. Okay. Okay, sambung tadi. Wafi anfusikum ni kan, korang ambil daripada sini sampai azhan ni pun dah cukup lah. Saya rasa dah cukup lah kalau korang tak mampu kan nak hafal yang panjang-panjang ni. Sampai sini pun boleh. Macam cukup lah untuk menerangkan diri kita ni, penciptaan manusia yang menukarkan dari satu hal ke satu hal yang lain. Lepas tu dalam diri kita ni secara zahir dengan batinnya ada keajaiban yang tuhayyiru, yang tak mampu difahami azhan, akal fikiran. Okay, wazafi minal akal. Fahamkanlah dengan akal. Yang berkaitan dengan akal dan dan pada lidah pertuturan dan makhraj huruf. Wa ma fi tarkibuha wa tartibuha, cara kita bercakap kan, cara kita susun ayat kita, tarkib wa tartib wal bayanat qati'ah, dan penjelasan yang difahami, yang benas. Al hikmah mudabbiruha, menunjukkan kebijaksanaan pengurusnya. Hikmah mudabbiruha wasani'uha ma'al asma', sedangkan pendengaran, penglihatan, penglihatan, sendi badan, semua anggota badan hanyalah menjalankan tujuan ianya diciptakan, iaitu mengibadatkan diri, mengabdikan diri dengan beribadat. Okey, maksudnya macam mana nak cakap sekejap sorry. Okey, maksudnya macam mana benda-benda yang macam mana tak terlintas dengan akal, macam mana kita boleh susun ayat, macam mana mulut kita ni boleh bercakap dengan baik, boleh susun ayat tak terbalik ke, tak tunggal langgang ke, macam mana benda tu boleh jadi, sedangkan pendengaran, apalagi percakapan kita semua ni, kita punya anggota badan ni semua dia ada tujuan yang disebutkan oleh Allah, iaitu mengabdikan diri. Tapi dalam masa yang sama dia boleh kita boleh bukan kita, tapi macam mulut ni boleh kontrol dengan izin Allah. Sebenarnya dengan izin Allah, sebab tu dia boleh cakap dengan baiklah. Kejap, dalam buku teks ni kat sini, dalam buku teks ada, dalam buku teks muka surat 5, dalam buku teks pun panjang. Sama. Sorry lah sebab saya tak selalu tengok buku teks, tapi kadang-kadang saya tengok juga sebab pening. Ni panjang lagi ni. Dalam tu dia ambil sikit je kan, sebab dia panjang lah, dia punya syarah dia, jadi macam pening sikit. Yang guna buku teks muka surat 5 tau. Okay, sambung. Lepas tu okay, macam mana wafi anfusikum. Okay, wafi anfusikum ni kita ambil sampai azhan je boleh tak? Sebab saya rasa dah cukup lah memadai. Tapi kalau korang hafal semua benda ni, boleh lah korang tulis. Korang boleh tulis lah semua benda ni. Okay, terus yang untuk apa? Untuk faham dia punya syarah dia ni, wama sawa fil a'da minal mafasil. Okay, apa-apa maksudnya anggota-anggota lain seperti selain anggota pendengaran semua ni kan, anggota lain yang terdiri daripada contohnya macam sendi-sendi tulang, apabila disentuh ataupun ditekan, apa yang sebutan dia, saya minta maaf. Ni apabila, tapi maksudnya ditekan ataupun disentuh, dia akan menjadi lemah. Dia akan bertukar menjadi lemah. Situ ja'a bisa datangkan, tapi dia macam bertukar menjadi lemah. Wa iza istarha ana khuzil.
apa tadi? Lemah dan apabila terkulai maka ia akan tunduk hina. Maksudnya bila yang tunduk hina tu kita lah. Maksudnya kita akan jadi macam mestilah kita akan mengadu dekat Allah kan, macam kenapalah macam ni kan, kenapalah boleh patah, boleh jadi lemah kita semua daripada jari kita ni boleh gerakkan. Macam kita contoh kita accident kan, lepas tu dia patah, so macam kita tak boleh nak gerakkan, so kita akan tertunduk hina lah. Sebab itu semua benda tu semua jadi dengan izin Allah. Okay, yang ni bersesuai afala tubsirun. Afala tubsirun tanzirun nazara may ya'tabir. Okay, adakah kamu tidak mahu melihat dengan pandangan orang yang mengambil pengajaran? Afala tubsirun nazara may yu'tabir. Maksud bolehlah kalau tak nak ambil tanzirun ni pun boleh. Afala tubsirun ala hadha hal lah macam tu. Kalau korang tak tahu sangat kan, korang buat je asalkan korang boleh nak sampaikan afala tubsirun. Afala tubsirun afala tubsirun kita cakap macam adakah kamu tak lihat satu benda yang bertukar dari satu hal ke satu hal yang lain. Macam nak cakap nanti korang pandai dah buat ayat sendiri macam tu. Nanti kalau tak tahu korang tanya pendapat korang ke macam mana kita nak tukar ayat tu, nak kiluha min hal ila hal ni jadi fi'il dia kat sini tu. Okay, tapi ini apa saya of anfusikum. Okay, sini satu, sini dua. Okay, ni satu, ini satu. Okay, lepas tu afala tubsirun ni dia sebenarnya kita kena cerita lah. Bila satu anggota kita ni disentuh ataupun patah ke apa benda, dia akan menjadi lemah. Ni kena cerita patutnya benda ni. Jadi baru kita boleh sambung yang ni afala tubsirun ni. Satu, dua. Okay. Korang cuba hafal ke, korang cuba buat mana sendiri ke, lepas tu tanya pendapat ustaz korang. Ustaz kena tak kalau saya buat ayat sendiri macam ni. Okay. Jangan stres, jangan pening-pening, jangan panjang-panjang macam ni. Janji korang faham. Lepas tu kalau korang tak nak ikut ayat ni, korang ubah sikit-sikit asalkan ada iras-iras dalam buku teks. Macam tu dah. Yang penting jangan tinggal kosong. Okay, seterusnya. Ni tak cantik. Terusnya, isyrah qawlihi ta'ala wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Okay, ayu tubayyinul ayah anna fil matar sababul aqwat wa anna fihi rizqikum. Okay, ayat ini pun kita boleh bacakan dulu sebenarnya. Wa fis sama' rizqikum, kita fahamlah ayat ni dekat langit tu ada rezeki. Wa ma tu'adun, dan perkara-perkara yang dijanjikan. Macam rezeki dekat langit tu dah dijanjikan sebenarnya. Macam tu. Ni sebab tu saya kata dia macam kalau korang tak ingat kan, memang tak faham ke apa, sekurang-kurangnya macam ayat sikit-sikit ni korang boleh teka-teka macam tu. Tapi janganlah takut teka tu terlalu jauh pula macam tu. Tapi sekurang-kurangnya kau kena faham lah. Okay, ayu tubayyinul ayat. Tak. Okay, terulang pula. Ni ayat ni menunjukkan air hujan itu adalah sababul aqwat. Aqwat ni maksudnya makanan. Apa nama dia? Sebab ada disakap dalam Quran. Sorry saya tak sempat nak macam tengok-tengok, tapi saya tahu dia ada Allah sebutkan aqwat ni, kata aqwat ni dalam surah Fussilat ayat 10. So kalau kita baca terjemahan surah ayat tu, ayat 10 tu dia kata makanan-makanan. Jadi dia nak cakap matar ni, hujan-hujan ni yang macam punca rezeki makanan-makanan lah macam tu. Dia sebenarnya punca rezeki, tapi dia lebih spesifik makanan-makanan. Sebab hujan turun, dia akan menyuburkan tanam-tanaman yang manusia ni usahakan lah macam tu. Wa anna fihi rizqikum. Pada awan itu adalah ada rezeki kamu. Okay, maksudnya dekat
dekat langit ni memang Allah dah janjikan ada rezeki kamu. Ada rezeki kamu. Kamu kena sabar tunggu situ. Walakinnakum tahrimunahu bikhitayakum. Akan tetapi rezeki ini kamu yang haramkan dengan dosa-dosa kamu. Mungkin maksudnya kat sini rezeki kita tu tersekat mungkin atas dosa-dosa kita. Macam tu. Yang diharamkan ni maksudnya tersekat lah kiranya rezeki kita tu ada. Tapi Allah sekat sebab apa? Sebab dosa-dosa kita. Macam tu. Okay, wama tu'adun. Okay, ni satu tau. Okay, kalau tak mampu, sampai sini je, rezekikum. Kita tahulah dekat samak tu matar sababul aqwal wa nafi rizqikum. Okay, tambah kalau mampu tambah rakinakum sampai bikhitayakum ni. Okay, saya bagi tips ni, saya nak korang semua ada jawapan tau. Maksudnya korang score lah, korang boleh tulis. Tapi bukanlah saya cakap, kalau saya cakap sampai sini korang boleh dapat markah penuh, tak. Cuma saya nak korang reti untuk menjawab syarah ni. Kita tak dapat semua, dapat sikit pun jadi. Okay. Wama tu'adun wal jannah allati tu'adunahu fil akhirah kulluhu makdur maktub fis sama. Okay. Yang dijanjikan tu adalah jannah waktu akhirat nanti, dan dia memang telah ditakdirkan dan terdekat sama. Sebenarnya jannah ni dijanjikan, dekat akhirat pun dijanjikan. Macam tu lah. Cuma kadang-kadang kita yang lalai, kita yang tak ingat, kita yang mengkufurkan Allah. Macam tu. Okay, seterusnya isyrah qawlihi ta'ala fa rabbis sama'i wal ardh innahu lahaqqun mithla ma annakum tantikun. Okay, ayyu aqsamallahu rabbus sama wal ardh anna rizqu lahaqqun haqqan mithlu rizqikum. Maksudnya Allah ni bersumpah, Allah Tuhan dengan langit dan bumi. Memang ada rezeki yang benar. Memang ada rezeki yang telah ditetapkan untuk kita semua seperti yang dikatakan lah. Yang mana yang seperti mana Allah katakan tu. Okay, faham Warabis sama wal ard. Dia cakap pasal aksam. Okay, aksam, sorry kalau bunyi bising mouse ni. Sekejap. Lepas tu lahakkum mislama annakum tantikun. Ini hakku ni pasal apa? Korang kena ingat hakku ni pasal apa? Pasal rezeki. Korang kena tulis lah. Ini benda-benda ni semua word-word penting. Mungkin kalau korang tak tulis dia macam agak tergantung, macam apa benda nak cakap ni, tak faham. Apa yang haknya, apa yang benarnya. Rezeki tu lah yang benar, betul-betul benar ada untuk kita semua. Okay. Lama ya'udu dhamir fi innahu fi qawlihi ta'ala. Okay, pada ayat innahu inilah ayat ni tadi kan. Dia tanya apa dhamir hu tu menunjuk kepada apa? Kepada siapa? Tu saya cakap rezeki ni. Ila rizki au ila ma tu'adun, ataupun apa yang dijanjikan lah. Rezeki tu kan dijanjikan kan. So kalau kalau kita satu, dia bagi full tau. Maksudnya dalam pilihan tu dia bagi full lah, ayat ni full. Tapi kalau dalam kertas dua, kalau kita ambil rezeki pun InsyaAllah dapat. Kita tengok markah tu, kalau dapat dia satu, dapatlah kot. Sebab kat sini ada au. Bila au, dia option tau. Dia macam kau ambil yang ni pun boleh, kau ambil yang ni pun boleh. Tapi kalau nak selamat, ambillah satu ni semua. Sebab dia sikit je. Okay. Kaifa qara'a lafaz mithlu ke mithla. Dia ada pencanggahan kat sini. Fi qouli ta'ala mithla ma annakum tantikun. Okay, ada dua pendapat. Hamzah kata birrafa' mithlu ala annahu sifatu lil haqq. Lil haqq. Ya.
Hamzah kata kena baca dengan mithlu. Sebab dia kata sifat hakun ni menunjuk pada sifat macam tu lah. Lepas tu ada pendapat yang kata nasab, baca dengan nasab. Sebab kalau kita kalau kita i'rabkan dia pun dia cakap kat sini macam lahakun ni lam taukid. Lepas tu hakun ni isim, mithla tu isim lah, isim satu, jadi kita baca dengan nasab. Itulah ada beberapa kata. So dua ni penting lah. Ni penting. Sebab dia ni pun penting. Okay, last ma yustafad. Ma yustafad ni tak ada, maksudnya macam mana cakap, dia tak ada syarat. Dia kalau korang dah boleh buat syarah, insya-Allah korang pandai buat ma yustafad. Okay, ayat yang syarah-syarah tu kalau korang macam ambil sikit tu korang letakkan ma yustafad pun dah dapat dah markah. Macam tu. Okay, macam ayat awal-awal tadi kan. Ayat awal tadi cerita pasal orang yang mutakin yang dalam jannah. Jadi dia ceritalah pasal jannah ni. Jannah ni ada apa? Al-jannah minal anharul jariyah. Macam tu. Kalau korang buat sendiri pun insya-Allah dapat markah. Ini hasil mukminin ayat sahabat istighfar. Itu yang tadi saya cakap, yang cerita pasal sahur-sahur tu lah, waktu-waktu sahur tu. Ataupun hasil mukminin qiyamu solatut tahajud fil lail ke, macam tu boleh tukar apa-apa. Okay, bayanu anna fil ard dalailul ala qudratillah wa hikmatihi wa tadbirihi. Menerangkan dekat bumi ni banyak tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah dan hikmahnya dan pentadbirannya. Bayanu anna fi hal khalqin nas wa tunakkilha min hal ila hal. Ini kan tadi ada dalam syarah kan. Itulah, korang tambah bayan, korang tambah sebab ma yustafad 3 kot. 3 paling banyak. Dia takkan lebih-lebih. Sebab dia akan ikut standard semua orang. Takkan tak mustafad. So kurang-kurangnya pelajar tu menguasai 2 ma yustafad. Jadi dia bagilah 3 ke 2 ke. Itulah macam mana soalan dia. Okay, so an-matal sababul aqwal wal arzaq. Samalah dalam syarah tadi. Okay, tu je. Apa tadi? Sekejap, yang nak minta nota ni kan, maksudnya nota ni saya pun ambil dekat Telegram. Maksudnya nota ni memang kosong asalnya. Memang kosong. Jadi yang nak minta nota kosong yang saya guna ni. Oh, okay. Susah sekolah pun suruh ambil sembahyang. Bagus-bagus. So kita berpendapat yang sama. So macam tak susah lah untuk korang study balik nanti, untuk korang faham ke mana. Tak payah ambil panjang. Alia nak nota ni sekali dengan maksud boleh? Maksudnya nota ni tak ada maksud tau. Nota asal dia tu tak ada maksud. Jadi saya pun terconteng. Tapi dalam ni saya tak conteng. Dalam kertas saya conteng. Yang berconteng saya cubalah, saya usahakan. Sebab ni OneNote dia tak tersave, dia tak boleh nak save. Lepas tu share kat orang. Tapi tak apa, saya cuba nanti. Korang apa tadi? Korang join tak WhatsApp Kobis? Tak. Kalau tak, yang nak minta ni macam mana nak bagi? Bagi link lah. Bagi link? Bagi link macam mana? Tak. Dia tak ada link. Dia tak ada link. Tinggal nombor. Boleh lah.
Okay, nanti kalau apa-apa tak faham ke, kalau apa ni, kalau saya cakap yang berlainan dengan Ustazah, Ustaz korang cakap, jangan ikut saya. Saya cuma menyampaikan, mengulang balik. Saya pun lupa sikit-sikit kadang. Okay, group 3 tak boleh lah. Sebab takut. Sebab kalau nota-nota ni, dia tak boleh suka hati tau hantar nota. Dia macam buat nota, lepas tu kau hantar kat tele. Dia macam mana cakap, dia kena check dulu dengan ustazah kat sekolah. Macam tu. Lepas tu barulah boleh hantar. Nanti kalau buat nota yang salah, lepas tu orang lain semua guna nota tu, tak ke lah susah. Okay, itu je. Okay. Saya rasa dah habis dah kot. Yang untuk sesi mengajar dah habis dah. Yang ni untuk diorang tanya-tanya soalan ke, nak minta nota ke? Okay, dah tak ada dah kan? Dah tak ada apa-apa kan? InsyaAllah tu je. Okay. Lepas ni kelas berbayar. Okay, Amy nak cakap. Boleh tak Amy cakap? Kalau Amy nak sampaikan sesuatu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Ana minta maaf sebab lambat sikit. Okay, insyaAllah Ana minta izin untuk ambil sikit masa korang semua untuk maklumkan berkenaan dengan kelas online pada bulan Julai ni. Sebelum tu jelas ke suara Ana? Jelas. Okay. Kejap ya. Ira, Ana minta admin multimedia untuk sharekan skrin poster boleh? Okay. Okay, insyaAllah ni kelas yang sahabat STAM tawarkan kepada korang semua untuk join pada bulan Julai. Okay, Ana beritahu lah kan secara umum. Okay, kelas ni walaupun nampak secara umum dia macam berbayar, tapi jangan risau kalau untuk yang tak berkemampuan kami akan berikan support lah. Kiranya kalau tak berkemampuan tu korang boleh tulis je nama dekat bahagian link pendaftaran nanti. Okay,
sebelum Ana beritahulah. Okey, yang untuk kelas yang kami tawarkan ni ada 15 subjek. Macam yang korang ambil dah kan untuk STAM ni. Ana baca je lah kan. Yang pertama hifz Quran, fiqh, miras, tauhid, firaq, mantiq, tafsir, hadis, mustalah, nahwu saraf, insya' mutalaah, adab, nusus, arud khafiyah dan juga balaghah. Okey, di setiap 15 subjek ni, padah lah kan kita panggil. Dia akan ada berbeza-beza pengajar. Kiranya kiranya pengajar-pengajar tu akan berbeza lah pada hari-hari yang mereka tetapkan untuk ajar korang semua. Okay, dan semua pengajar-pengajar ni mempunyai kiranya diorang ada pengalaman lah dalam ambil STAM dan mereka pun merupakan lepasan STAM. Sama ada lepasan STAM 2020 ataupun 21. Lepas tu ada jugalah yang sini-sini tahun lepas pun ada juga join untuk jadi pengajar. Okay, dan untuk pengajar-pengajar ni, mereka ni akan kongsikanlah kat korang macam-macam tips cara nak jawab, cara nak nak tackle soalan tu, kira macam okay, soalan ni apa kata kunci dia. Kiranya banyaklah nanti dalam kelas tu mereka akan terapkanlah anime-anime yang penting yang untuk fokuskan dalam korang nak belajar nanti apa yang korang perlu fokuskan untuk sesuatu madah tu. Apa nota yang boleh korang guna untuk korang hafal, apa tips yang korang boleh guna untuk korang dan STAM 2021 kan, yang hari ni ambil result tu kan. Okay, dan sepanjang kelas sahabat STAM ni dijalankan, kami sebagai tim ahli sahabat STAM tolong handlekan kelas ni dan kami melihat potensi-potensi mengajar ni, potensi-potensi pengajar kiranya mereka dah keluarkan ilmu, mereka dah bagi ilmu macam mana guru-guru dekat sekolah pun bagi ilmu. Kiranya mereka pun kongsikan tips. Macam mana? Tips lah cara nak jawab tu semua. Contoh macam subjek hari ni kan, tafsir dan juga ulum. Kongsikan nota dan juga cara nak fokuskan untuk subjek tafsir dengan ulum. Kiranya mungkin dekat sekolah korang boleh fokuskan guru-guru yang ajar dan mungkin kalau kat online ni korang boleh kira macam sebagai tuition tambahan untuk korang. Sebabnya yang pengajar-pengajar ni pun antara bayi-bayi je pun, akak-akak, kiranya macam kiranya sini-sini lah kan paling formal nak guna. Kiranya sini-sini yang ajar. So korang mungkin boleh nak tanya tu boleh tanya secara PM ataupun direct dekat dalam group nanti. Okay, itu berkenaan dengan subjek lah. Dan insyaAllah kami tawarkan kepada korang semua untuk join ni secara berbayar ada 2 package. Yang pertama package A. Package A ni dia yuran per subjek. Kiranya RM5 untuk satu subjek. Tapi yang ni korang boleh pilih lah subjek-subjek yang korang rasa korang lemah dan korang rasa korang nak improve subjek tu. Contoh macam adat nusus, apa lagi, tafsir wa ulum kan, balaghah, subjek-subjek yang orang kata macam gila lah kan, nahwu saraf. Mungkin korang boleh kalau nak ambil subjek tu, yang lain tu korang rasa okey, boleh ambil package A ni. Dan yang kedua package B. Package B ni package combo sebulan. Kiranya tak payah pening-pening nak pilih subjek-subjek. Kalau korang join package B ni, korang dah boleh masuk untuk semua kelas dalam masa sebulan tu. Jadi harga pun berbeza lah. Kiranya okay. Okay, kiranya untuk 50 ni untuk package B, kiranya harga dia pun lagi murah lah daripada package A. Jadi berbaloi kalau korang ambil package B ni dan boleh masuk kelas selama sebulan tu. Okay, insyaAllah lah itu yang package yang kami sahabat STAM tawarkan. Tapi untuk yang berkemampuan boleh dialu-alukan untuk menyertai, dan untuk yang tak berkemampuan tak apa, jangan risau. Kami akan sediakan sokongan untuk korang untuk join juga kelas ni kalau korang betul-betul berminat. Dan nanti masih ada rakaman untuk kelas bayar. Masih ada rakaman tetapi kami hanya khususkan kepada orang yang berbayar sahaja. Kiranya link hanya kami berikan kepada orang yang berbayar sahaja. Kiranya kami mungkin dah tak uploadkan, kami mungkin dah tak upload dekat dekat YouTube. Macam itulah.
Okay. Setakat ni ada apa-apa soalan ke berkenaan dengan kelas online ni? Okay, tak ada. Dan insyaAllah lah kelas ni bermula pada S7. Link untuk korang semua yang berminat untuk daftar. Nanti boleh buka link tu. Dan kalau sesiapa yang ada masalah daripada segi keuangan ke, daripada segi masa ke apa ke, boleh berhubung dengan 2 nombor dekat situ. Kalau yang perempuan mungkin boleh berhubung dengan saudari Salsabila. Kalau yang lelaki mungkin boleh berhubung dengan saudara Huzaifah. Jadi kami mengalu-alukanlah untuk korang join kelas ni. Kiranya macam sebagai tuition tambahan untuk korang semua. Dan Ana rasa sangatlah tak rugi kalau korang join kelas tambahan ni. Sebab bagi Ana sendiri kan, bagi Ana sendiri waktu tahun Ana, kami tak ada dibekalkan dengan kelas-kelas tambahan. Kami hanya fokus pada cikgu sahaja. Jadi untuk kami tanya soalan kepada sini-sini tu kami kurang sebab kami tak tahu nak tanya dekat siapa kan. Melainkan kita orang terpaksa tanya dekat dalam grup besar. Contoh grup sahabat staff, grup road to staff, grup yang besar. Dan bukan dalam grup tu semua orang yang boleh nak bagi komitmen untuk tolong. Contohlah, contoh Ana bagi contoh kalau kita tanya soalan kan, kita letak dalam grup tu minta tolong orang jawabkan. Bukan semua orang yang akan tolong respon untuk jawab soalan kita. Tapi kalau antum kalau korang join grup ni, kalau korang join kelas ni, insyaAllah kami akan masukkan korang dalam satu grup dan segala persoalan korang berkaitan dengan madah, berkaitan dengan tips nak jawab, berkaitan dengan soalan, korang boleh tanya dekat sini-sini. Dan sini-sini pun mereka pun akan rujuk juga kepada asatizah diorang. Kiranya jangan risau, insyaAllah ilmu yang disampaikan insyaAllah tak bertentangan seperti mana yang asatizah korang ajar. Okay, itu je lah kot daripada kami. Okay, insyaAllah itu je. Ustazah Farah ada apa-apa ke? Tak ada kot insyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay, jazakumullah khair kepada yang join kelas malam ni dan juga terima kasih. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah wa suratul as.